akan menjadi masalah balik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebab apa tuan-tuan? Sebab untuk buat double scan, ingat dengar, untuk buat double scan akan datang selepas 21 hari, tuan-tuan dikehendaki untuk menghantar WhatsApp kepada saya iaitu kad temu janji. Sama ada tuan-tuan datang pusat rawatan pada hari Sabtu, sama ada di Batu Cave ataupun di Pendang, insya-Allah saya sendiri yang akan membuat double scan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semasa saya buat double scan, saya akan pastikan bahawa 5 produk asas yang saya beri itu wajib, bukan sunat, wajib tuan-tuan dan puan-puan mengikuti SOP rawatan. Maknanya 5 produk asas itu pertama sekali wajib guna. Kalau sekiranya set itu tidak cukup, maknanya tuan-tuan tidak memenuhi rawatan asas. Jika tidak memenuhi rawatan asas, apa patut buat? Maka saya akan cek ubat sahaja. Saya akan cek apa produk yang belum diguna pakai. Contohlah saya beritahu, kita ada 5 produk. DRQ1, DRQ2, DRQ3, DRQ4, DRQ5. Jadi semasa kita bagi produk, produk waktu pagi dengan waktu petang. Bila kita guna pakai, tiba-tiba ada satu produk kita tak guna. Katalah kita guna minum dengan mandi. Sapuan kita tak buat. Bila saya buat checklist nanti, kalau tidak guna pakai, maka semasa double scan tu kemungkinan besar mereka kena ulang balik 21 kali. Jadi jangan buat kerja 2 kali. Itu satu, saya maklumkan siap-siap. Yang kedua, bila guna pakai, kali pertama, kali kedua, kali ketiga ada tindak balas. Saya beritahu dah. Penjumpaan yang pertama dulu, jika ada tindak balas, teruskan pakai sampai minggu yang pertama. Maknanya pastikan tindak balas itu sekurang-kurangnya 7 hari. Lepas 7 hari jika ada tindak balas, kurangkan dos. Daripada 3 titis kepada 2 titis. Daripada 2 titis kepada 1 titis. Daripada 1 titis kita selang sari. Kemudian kalau tak juga ada tindak balas yang kuat, maka kita akan gunakan sistem wakalah. Itu konsep. Itu adalah untuk mereka yang mendapatkan rawatan asas selama 21 hari. Jadi, pertama saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, apa patut buat bila tuan-tuan nak mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Darul Ruqyah untuk tahun ni 2022. Pertama, wajib buat scan. Wajib buat scan dan pastikan tuan-tuan dapat borang scan. Dengan borang scan itu, tuan-tuan juga akan dibekalkan dengan kad temu janji. Siapa tak ada borang scan dan kad temu janji itu, saya menganggap ianya tidak mengikut SOP rawatan daripada pusat rawatan. Maknanya macam mana saya nak tahu tuan-tuan mendapatkan rawatan yang betul mengikut SOP-nya, maka tuan-tuan saya akan scan melalui borang scan. Maknanya kalau tak dapat borang scan tu maknanya bukan daripada Pusat Rawatan Islam Darul Ruqyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluar sahaja keputusan scan, maka kami akan bekalkan kad temu janji. Kad temu janji itu kalau sekiranya hilang, maka saya tidak mengetahui peratusan gangguan tuan-tuan dan puan-puan, maka proses untuk scan semula wajib dilakukan kalau sekiranya tuan-tuan nak buat rawatan. Sebab apa saya tekankan benda ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya tak mau kad tuan-tuan dan puan-puan tu hilang. Sebab bila hilang, maka proses untuk buat balik tu kita perlu buat. Kalau tidak, keputusan gangguan tuan-tuan dan puan-puan itu kita tidak ada, kita panggil penanda aras untuk nak tentukan gangguan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, saya tengok lebih kurang hari ini 17 hari bulan. 17 hari bulan maknanya siapa yang dapatkan rawatan dekat saya pada 1 hari bulan, maknanya hari ini dah masuk 17 hari bulan. Maknanya sudah nak mula proses ke fasa 2. Fasa 2 tu kita buat rawatan rumah. Jadi sebelum kita nak buat rawatan rumah, apa patut kita buat? Itu namanya double scan. So untuk double scan nanti, apa patut tuan-tuan buat? Untuk double scan, dengar,
untuk double scan, apa yang patut tuan-tuan buat, tuan-tuan WhatsApp saya kad temu janji tuan-tuan dan puan-puan. Daripada kad temu janji itu, saya akan tengok peratusan gangguan. Dengan kad temu janji itu, saya akan buat double scan. Dengan kad temu janji itu juga, saya akan melihat apa produk yang tuan-tuan dan puan-puan guna pakai. Adakah tuan-tuan layak untuk ke fasa yang kedua. Jadi tuan-tuan jangan kelam kabut untuk masuk ke fasa kedua. Kalau sekiranya tuan-tuan sudah berjaya melepasi 21 hari, maka kesembuhan untuk diri tuan-tuan dan perempuan itu maknanya insya-Allah ada kesembuhan. Tapi jika tuan-tuan dan perempuan guna pakai produk ada tindak balas. Saya dah beritahu tadi ya, jika ada tindak balas, apa patut buat? Jika ada tindak balas, apa patut buat? Tuan-tuan wajib memastikan produk ini masuk ke dalam badan tuan-tuan dan perempuan dengan cara sama ada mengurangkan dos ubat ataupun menggunakan sistem wakalah dengan syarat selepas daripada 7 hari menggunakan produk tersebut. Jadi Cik Amir, saya agak kurang sihat sikit pada malam ni. Jadi malam ni saya tak terang berkaitan dengan kaedah penggunaan ubat. Kalau dapat sekejap lagi Cik Amir tolong huraikan sikit kot kaedah ubat tu, sebab saya dah cakap 2 minggu dah berkaitan dengan kaedah ubat tu. Dan di pusat rawatan pun saya masih lagi bagi penerangan berkaitan dengan kaedah ubat, macam mana nak guna pakai, minum, mandi dan sebagainya. Dan dekat kad yang kita bekalkan itu, kalau di Pendang Kedah pun saya dah note dekat situ. Produk apa yang perlu digunakan pakai untuk mandi, minum dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya mereka masih tanya macam mana nak guna, berapa titik nak guna, maka benda itu saya menganggap mereka tidak peka dengan kaedah yang saya terangkan. Jadi mungkin Cik Amir boleh terangkan dengan lebih detail untuk kaedah minum pagi dan juga petang dengan sapuan. Jadi apa yang perlu pesakit tahu, dapatkan dulu kaedah 21 tadi. Dan jika sekiranya kaedah tu tak dapat, apa patut buat? Saya dah terang dah sebelum daripada ni. Kurangkan dos ubat selepas 7 hari ataupun akan datang selang setiap hari, selang sehari, dan satu lagi sistem boleh menggunakan sistem wakalah. Jika berjaya 21 hari tuan-tuan buat, tuan-tuan boleh WhatsApp saya, kita baru pergi kepada fasa yang kedua. Jadi Cik Amirul lah, itu dulu untuk malam ni. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz di atas penerangan yang ringkas mengenai konsultasi bagi pesakit 2022 Januari. Baik, kepada pesakit yang telah saya add di dalam grup pesakit Januari 2022, nanti saya akan postkan kembali. Saya ada 1, 2, 3, ada 4 campur satu kaedah rawatan tu saya akan post di dalam grup pesakit. Kat situ ada gambar produk dan juga kaedah penggunaan dan juga bagaimana apa yang dikatakan pagi dan juga apa yang dikatakan petang. InsyaAllah saya akan post sebentar lagi, ada 5 posting yang akan saya buat. Jadi mana-mana pesakit yang tak faham boleh WhatsApp saya ataupun tanya, nanti insyaAllah saya boleh terangkan secara terperinci, sebab benda ni dah berulang-ulang kali kita terangkan cara guna. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, kalau kaedah cara guna tak betul, tak menepati ikut kaedah yang sebenarnya, tapi nanti tidak memberi apa-apa kesan. Okay, nanti tuan-tuan cakap tak baiklah, itulah ini dan sebagainya, tapi puncanya kerana kesilapan tuan-tuan dan puan-puan tidak peka ataupun tidak fokus terhadap apa jua penerangan yang telah kita jalankan. Sama ada datang sendiri, tuan-tuan datang sendiri ke pusat rawatan pun saya akan terangkan, begitu ke Datuk Seri pun akan terangkan di Pendang, atau melalui online. Online saya akan postkan apa saja, siapa saja pesakit yang nak mendapatkan rawatan melalui kaedah online, saya akan postkan posting ubat ataupun produk di RQ1, 2, 3, 4, 5 dan juga kaedah penggunaan. Okey, saya harap perkara ni tak berulang lagi, kita bertanya berulang-ulang kali benda yang sama. Okey, saya harap tolong fokus terhadap penerangan ataupun pastikan tuan-tuan mengikuti setiap minggu. Kita adakan konsultasi ni tiap-tiap minggu kita buat. Semalam
kita tak dapat, ada masalah sikit, tak apa. Hari ni kita sambung je, kita buat ini konsultasi untuk pesakit. Jadi ambil peluang, ambil ruang ni tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak tanya yang bukan berkaitan dengan kaedah. Kaedah kita dah terang. Cara guna pun dah terang. Tanya benda yang lain. InsyaAllah nanti Datuk Seri boleh beri penerangan. Okey, saya harap semua faham mengenai SOP rawatan bagi tahun 2022. Agak berbeza dengan tahun-tahun yang terdahulu. Kita tukar semua sekali sebab apa? Matlamat kita nak buat ataupun kita nak dapatkan rawatan seramai yang mungkin. Okey, ini untuk semua. Bukan kita nak fokus individu seorang, tapi ini untuk semua. Contohnya malam ni, alhamdulillah kita ada 18 mata memandang. Tapi kalau ikutkan sinarai pesakit, sinarai pesakit kita ada dalam 50 lebih. Hampir 30 tak hilang. Jadi bila 30 yang hilang ni, nanti dia tanya apa saja yang kita dah terangkan dalam Zoom meeting ni, benda tu berulang balik. Jadi kata waktu kita akan buang masa. Jadi sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan fokus kepada macam mana nak menyelesaikan masalah yang tuan-tuan dan puan-puan hadapi. Okey, saya harap semua faham. Sekejap lagi saya akan buat posting. Okey, Datuk Seri ada satu soalan. Datuk Seri? Ya, ya. Okey, ada satu soalan daripada pesakit yang datang ke pusat rawatan. Okey, dia dah buat scan terlebih dulu. Lepas tu sekarang pada ketika ni dia sedang membuat amalan bersanad. Dia dah dapatkan wangil kasturi semua sekali. Lepas tu dia mengulangi balik rawatan asas pada ketika ini yang 21. Soalan dia, adakah dia boleh meneruskan amalan bersanad dia ataupun dia kena berhenti? Sebab dia mengulang balik rawatan diri 21 hari. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, boleh teruskan, tidak menjadi masalah. Cuma sekiranya peratusan gangguan yang terakhir itu tinggi, bagi nak mengelakkan kekeliruan, kalau dapat amalan bersanad tu stop sekejap. Kalau sekiranya peratusan gangguan dia antara 20 sehingga 30%, maka amalan bersanad boleh diteruskan. Tapi kalau sekiranya gangguan terakhir dia 40-50, maka sebaiknya dia fokus pada terapi 21. Sebab terapi 21 itu bagi mereka yang mengulang buat proses itu, kita kategorikan dia sebagai rawatan khusus. Walaupun bagi orang yang pertama dipanggil rawatan asas, tapi bagi orang yang mengulang itu dianggap sebagai rawatan khusus. Maka jangan anggap satu kerugian, ianya tidak rugi. Samalah juga dengan pesakit-pesakit yang lain. Maknanya pesakit yang lain dia dah buat 3 fasa, Cik Amirul. Fasa rawatan diri, kemudian dia buat fasa rawatan rumah, kemudian dia buat fasa amalan bersanad. Tiba-tiba bila kita buat double scan, peratusan turun sikit sahaja. Bila kita nak masuk kepada fasa rawatan khusus, proses yang sama akan diulang balik, cuma perbezaannya saya akan top up zikir daripada terapi 21 kepada terapi 40. Jadi kita top up zikir dengan top up kaedah. Daripada segi bahan tu, kemungkinan besar kita akan menggunakan benda yang sama sahaja. Jadi sebab itu saya kata, bila tidak selesai masalah tu, kita kena buat double check balik. Pertama, adakah dia guna ubat ataupun tidak. Sebab itu bila mereka datang pusat rawatan nanti, Cik Amirul, sebelum saya buat double scan, saya akan minta kad temu janji. Kemudian saya akan tanya seorang-seorang macam mana cara dia guna. Sebab nak memastikan dia guna betul ataupun tidak. Kalau orang itu menggunakan dengan metod ataupun kaedah yang betul, sudah tentulah masa dia cerita dekat saya, apa yang dia cerita itu betul seperti mana apa yang pernah dicerita di pusat rawatan. Tapi kalaulah dia tertukar, pagi dia tukar petang, maknanya kita dah tahu dah kaedah yang dia guna tu tak betul, maka perlu dan wajib dia membuat pengulangan balik. Sebab saya dah cuba ringankan SOP rawatan. Kalau dulu Cik Amirul tengok, saya buat wajib 14 hari berturut-turut untuk proses sistem darah dalam badan. Tapi terapi 21 ni, dia tak perlu berturut-turut, hanya kita pastikan dia buat 21 hari. Maknanya kalau selang pun tak apa, dengan syarat dia wajib dapatkan 21 hari. Jadi apa yang pesakit perlu tahu adalah,
bagaimana untuk memastikan alat bantu ataupun ubat ataupun produk itu nak masuk ke dalam badan. Itu yang paling penting. Maknanya kalau guna pakai ubat ataupun produk, ada tindak balas, maknanya dalam badan tu kuat. Sebab itu saya kata kurangkan dos dengan syarat selepas 7 hari. 7 hari pun masih kuat lagi, selang-selang. 7 hari pun masih kuat lagi, selang-selang. Boleh buat sistem wakalah. Asalkan produk 21 hari ni wajib masuk dalam tubuh badan. Yang ni dulu kena buat. Tak payah duk bincang pagar rumah, pulih rumah. Kalau 21 hari pun tak lepas. Maknanya bila saya buat double scan, maknanya kita nak kesan balik adakah peratusan gangguan turun ataupun tidak. Kita kena tengok kepada kaedah penggunaan pakai itu betul ataupun tidak. Jika kaedah itu tidak betul mengikut SOP yang betul, tak ada guna tuan-tuan buat rawatan. Ataupun tuan-tuan bohong saya. Tuan-tuan tak guna tapi tuan-tuan beritahu tuan-tuan guna. Maka peratusan tuan-tuan tak akan turun. Bila tak turun, sebenarnya yang rugi bukannya saya. Yang rugi adalah kejujuran tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jadi, maknanya kalau tuan-tuan datang, maknanya sama ada tuan-tuan ataupun wakil saya akan tanya macam mana cara guna obat. Kita akan tanya satu-satu. Maknanya kita nak buat kaji selidik, nak tengok adakah tuan-tuan guna ataupun tidak. Kalau tak guna, maka proses pengulangan itu perlu dibuat balik bagi memastikan produk ataupun ubat itu ada di dalam tubuh badan tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz pencerahan yang diberikan. Ada satu soalan daripada pesakit. Dia bertanyakan, sekiranya kita tahu siapa yang menghantar sihir kepada diri kita, kan? Okey Ustaz ya? Sekiranya kita tahu siapa yang menghantar sihir kepada diri kita, apa pandangan Ustaz sekiranya kita nak pulangkan balik sihir tu kepada dia balik? Supaya dia sama-sama rasa sakit. Itu ada soalan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, kalau kita tengok orang yang menggunakan sihir ini, cuba kita belajar hukum. Hukum orang yang menggunakan sihir ini hukumnya kafirun. Siapa yang mengamalkan sihir, maksud saya mereka buat sihir, melakukan sihir, maknanya hukumnya kafir. Maknanya boleh menyebabkan terbatalnya kita punya akidah kita. Apabila kita melakukan proses yang sama, saya rasa tuan-tuan boleh jawab sendiri jawapan dia apa. Orang buat benda tak betul yang boleh menyebabkan akidah mereka terbatal. Tiba-tiba kita buat balik. Nak bagi dia rasa. Macam mana kita rasa? Persoalan dia, siapa yang izinkan benda tu berlaku? Wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa biiznillah. Kan? Sesuatu perkara itu tidak ada kemudaratan melainkan Allah yang izinkan. Kenapa Allah izinkan? Itu hak milik mutlak Allah sebagai Tuhan kita. Jadi sekarang ni proses apa patut kita buat sebagai seorang Islam. Proses pertama adalah sabar. Proses kedua adalah redha. Proses ketiga adalah ikhtiari. Ikhtiari inilah yang kita buat. Bila kita ikhtiari, maknanya kita berubat. Berubat pula mesti kena mengikut lunas-lunas agama. Kalau kita berubat, tidak menggunakan lunas agama. Maknanya orang tu dia menggunakan jin untuk merawat. Kita pun guna jin juga untuk berubat balik. Maknanya kita dengan dia sama. Ianya menjadi satu benda yang bermasalah balik kepada kita. Sebab itu saya katakan tadi bahawasanya apa sahaja benda yang berlaku kepada kita, jangan tengok orang yang buat. Tengok siapa yang izinkan benda tu berlaku. Maknanya Allah yang izinkan. Sebab apa Allah izinkan? Salah satunya adalah faktor kelalaian diri kita. Mungkin kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tak kuat. Kalau orang kata, Ustaz, saya hubungan dengan Allah dah kuat, siapa saya kena? Nabi pun kena sihir. Jadi kita tak ada isu. Kita kuat ke tak kuat bukan urusan kita. Kita adalah milik Allah mutlak. Serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsep. Sebab tu saya selalu ajar. Bila kita melakukan proses rawatan, tuan-tuan jangan harap sembuh daripada Allah. Tapi tuan-tuan haraplah redha daripada Allah. Sebab redha daripada Allah itu adalah kemuncak keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita mengharapkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengharapkan redanya, maka bagi saya benda tu tak boleh pergi ke mana. Maknanya Allah uji kita untuk tingkatkan iman kita. Akhirnya kita marah, kita gunakan konsep itu untuk kenakan. Itu satu. Yang kedua, kalau sekiranya kita tahu orang yang buat itu pulang besi pulang. Soalan yang kedua,
Macam mana kita nak tahu betul-betul dia buat dekat kita? Itu persoalan. Sebab apabila kita membincangkan berkaitan dengan ahli sihir, contohlah, kalau kita bagi tahu pada seseorang tu yang sihir kita, maknanya kita buat tuduhan. Bila kita buat tuduhan kepada benda yang tidak ada pembuktian, jika ada pembuktian pun, kalau ikut dalam hukum negara Islam, perlu ada penyiasatan, dan penyiasatan itu dibuat oleh pegawai siasatan. Dia cerita dia macam ni, Cik Amirul, macam kita tuduh orang mencuri, kita kena pergi jumpa polis, polis kena ambil statement, polis kena buat siasatan. Bila dia keluar kenyataan betul-betul benda itu valid, maka mahkamah akan mengeluarkan hukum. Itu dia punya proses. Tak boleh sesuka hati kita tuduh orang, oh dia ni buat. Sebab apa? Sebab masa kita jampi tiba-tiba berdialog mengatakan Fulan bisi Fulan buat. Itu bukan bukti. Itu mungkin boleh jadi satu penipuan. Jadi untuk membuktikan seseorang itu membuat sihir, bukan sekadar bahas sihir, tapi orang yang kita buat itu perlu ada kepakaran untuk dibuktikan. Sebab itu saya katakan, benda-benda macam ni kita kena jaga. Contoh mudah, macam kita tengok orang yang berzina. Selagi mana benda tu tak nampak di depan mata kita, maka kita tidak boleh mengatakan seseorang itu berzina. Dan ketika mana kita nak hukum seseorang itu berzina pun, kena ada 4 orang saksi yang adil. Jadi hukum Islam ni bukanlah hukum yang kita nak kenakan orang yang melakukan kesalahan. Hukum Islam ni kalau boleh nak bebaskan lagi. Nak elakkan orang, jangan bagi kena hukuman. Sebab hukum Islam ni lebih kepada mendidik. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan balas balik apa semua, bagi saya kita kena redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Disebabkan kerana sikap kita yang macam itulah Allah tidak memberi kesembuhan dan Allah akan masih menguji kita. Sebab itu saya kata dalam persoalan ini sabar sahaja tidak cukup, maka kita perlu redha. Sebab kalau sabar kita tak redha, tak ada gunanya. Tapi bila kita redha, apa sahaja Allah bagi pada kita, itulah mukmin yang sejati. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz pencerahan tadi. Ada juga yang bertanya, kaedah rawatan asas gangguan melibatkan 3, iaitu rawatan diri, rawatan rumah dan juga amalan bersanad. Tapi jika seseorang pesakit tu dia cakap dia nak buat rawatan diri saja Ustaz, apa pandangan Ustaz? Okey, kalau sekiranya dia nak buat rawatan diri sahaja tidak menjadi masalah. Tetapi dia kena ingat, bila kita tidur, benda halus tu akan masuk balik. Jadi maknanya akan datang, dia perlu mengulangi proses daripada awal baliklah. Cerita dia apa? Pimai tang tu. Sebab itu saya membuat SOP rawatan itu disebabkan untuk menjaga faktor kemasukan dan faktor kebocoran. Sebab sebelum daripada ni kita tak jaga faktor kemasukan gangguan dalam badan kita. Sebab itu bila dia datang scan kali pertama, saya mengesan gangguan tu masuk melalui mana? Satu melalui dalaman, saka-baka, satu lagi melalui luaran. Sebab itu saya bagi fasa pertama. Lepas fasa pertama tu, maknanya dah rawat diri, kita masuk fasa kedua. Fasa kedua merawat 1/3 daripada masa dia, iaitu semasa tidur. Jadi semasa tidur tu cara kita nak rawat dengan pulih rumah dan pagar rumah. Jadi apabila dia tak terapi yang itu, keberangkalian, benda tu akan masuk balik. Bila masuk balik, bila dia proses nak buat rawatan nanti, dia kena mula daripada A balik lah. Maknanya kalau dia dah buat 21 hari, tiba-tiba peratusan tak turun, kemudian dia sakit dan sebagainya, maka dia perlu ulang balik. Jadi bila ulang balik itu, macam saya tak rugi apa-apa. Tuan punya badan lah rugi. Sebab itu kita buat 3 fasa. Fasa pertama adalah rawat pada diri. Fasa kedua adalah faktor kebocoran, dia masuk melalui sistem tidur kita. Jadi yang ketiganya, bila benda tu dah keluar, kita akan bagi amalan bersanad, yang mana konsepnya itu lebih kepada membentengi diri. Barulah proses kita nak jaga diri kita. Setelah mana proses mengeluarkan benda halus daripada badan. Kemudian kalau tak jalan juga, baru kita masuk fasa yang kedua, iaitu rawatan khusus. Rawatan khusus ni kita tak boleh nak bagi terus. Sebab kalau rawatan asas pun mereka sudah tak tahan, pegang ubat pun dah menggeletar, pegang ubat pun dah sakit, macam mana mereka nak makan? Ini yang banyak saya terima, Cik Amirul. Pakai ubat sakit, tak pakai tak boleh rawat. Jadi sebab itu saya buat sistem wakalah.
nak bagi juga supaya proses alat bantu boleh masuk ke dalam badan. Sebab itu saya kata, fokus pertama adalah bagaimana untuk memasukkan produk ataupun ubat saya ke dalam badan. Yang tu kena buat dulu. Sebab itu kalau buat, ada tindak balas yang kuat, ahli waris boleh tolong guna pakai yang saya namakan sistem wakalah. Cuma yang jadi masalahnya, pesakit tak boleh pakai, wakalah pun tak mau buat. Bila wakalah buat, katalah suami tolong buat bagi isteri. Suami pun sakit. Maknanya apa? Dua-dua suami isteri sakit. Bila dua-dua suami isteri sakit, patutlah sebelum daripada ni bila rawat, isteri sahaja tak lega. Sebab punca utama mungkin berada pada suami. Jadi benda-benda macam tu yang kita nak kena tengok balik. Saya nak ambil maklum pada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang tuan-tuan perlu jaga hanya yang duduk dalam rumah tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, pasangan tuan-tuan dengan anak-anak tuan-tuan. Kemudian apa lagi yang berada di sekitar tuan-tuan dan puan-puan? Rumah, sebab tuan-tuan tidur. Apa lagi yang berada di sekitar tuan-tuan dan puan-puan adalah pekerjaan tuan-tuan. Jadi itu adalah faktor kebocoran yang kita nak cek. Selain daripada itu, saya tak mau cek. Contohlah, kalau macam kita saka-baka, kadang-kadang nak cek abang, nak cek kakak, tak perlu. Sebab apa? Kalau kita cek semua, saya tanya, bolehkah nak buat rawatan semua? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Nanti kita beritahu kakak, kamu ada saka, tapi kakak kita tak sakit, dia tak mau rawat. Ini menjadi masalah. Jadi saya cuba elakkan benda tadi, saya kata fokus pada diri kita yang kita ada kuasa untuk tentukan. Sebab tu kadang-kadang yang tak sakit kalau nak scan tu saya macam kurang berkenan sikit. Sebab saya tahu dah dia hanya scan nak tahu saja tapi dia bukan nak rawat. Jadi bagi saya benda-benda macam ni agak buang masa saya. Sebab saya mencari dan saya hanya fokus kepada mereka yang mana dah banyak buat rawatan tapi tak jalan. Sebab ini kepakaran yang saya cuba sediakan. Tapi kalau tuan-tuan masih nak cari pusat rawatan lain, tuan-tuan pergi dulu. Pergilah dapat rawatan di mana dulu. Kalau tuan-tuan rasa dah tak boleh dah, tuan-tuan dah surrender, nak serah diri kepada saya dengan kepakaran yang saya ada, saya nak bantu. Bila saya bantu, saya sediakan rel, saya sediakan SOP. Bila tuan-tuan tanya kenapa saya buat 3 titik, kenapa 2 titik, itu bukan persoalan. Sebab jika tuan-tuan nak sampai ke tahap yang macam tu, tuan-tuan perlu jadi saya. Perlu buat kajian, baru tuan-tuan boleh duduk kat situ. Kalau nak duduk kat situ, tuan-tuan boleh masuk kursus perawat kita. Belajar kaedah penyelidikan, macam mana nak sampai ke tahap tersebut. Jadi sebab tu saya kata, saya buka ruang ini untuk apa? Tengok soalan tuan-tuan dan perempuan tu nak letak di mana. Contohlah macam saya kata tadi. Bila guna ubat, ada tindak balas. Jadi dia tak mau guna. Kalau dia tak mau guna, apa boleh kita buat? Kita gunakan sistem wakalah. Jadi saya cuba bagi solution pada tuan-tuan. Apa patut tuan-tuan buat? Maknanya kita tak biarkan tuan-tuan dengan beli obat, tuan-tuan boleh letak dekat rumah. Bagi rumah makan ubat tu tak selesai. Allahuakbar. Okey, terima kasih Ustaz. Ni saya ada yang bertanya Ustaz. Ini pesakit. Pesakit ada bertanya, kenapa ada yang pegang alat bantu tu walaupun dalam bungkusan pos laju ataupun JNT, tiba-tiba badan dia berpeluh. Dan ada juga pesakit bila pegang aja alat bantu dia rasa panas pada alat bantu yang dikirimkan tu. Minta penyerahan Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, alat bantu itu telah dijampi. Badan orang yang pegang itu sudah tentulah ada gangguan. Jadi jawapan ringkas dia mudah saja, positif negatif. Maka alat bantu tadi itu dia dapat mengesan benda yang ada dalam tubuh badan. Kalau kita tak ada gangguan apa-apa, ada kadang-kadang kita tak rasa. Tapi setiap seorang dia tak sama, Cik Mirul. Kadang-kadang ada yang pegang muntah pun ada yang tengok terus jadi histeria pun ada. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab positif negatif. Maknanya itulah sebenarnya konsep scan yang ada di dalam salah satu kaedah yang saya guna pakai. Cuma saya kurangkan dos itu agar orang boleh guna pakai ubat saya. Kalau tidak, Cik Amirul, kalau saya masukkan zikir yang terlalu kuat sangat pun tak jalan juga. Maknanya bila orang pegang ubat saja dah muntah. Ataupun kalau saya kurangkan dos zikir, orang pakai dia tak ada rasa apa. Jadi persoalan dia macam mana kita nak balancekan kepada pesakit. Maka saya aturkan SOP. Maknanya kita bagi dos yang rendah dulu. Dia terapi dulu 21 hari. Kalau rasa tak ada apa-apa, nanti kita top up dengan zikir untuk upgrade dia punya dos dia.
Jadi kalau sekiranya ada tindak balas yang macam tu, itu membuktikan bahawasanya dalam badan tuan-tuan dan perempuan dah memang ada gangguan. Jadi bila dah ada gangguan, apa yang tuan-tuan perlu buat? Maksudnya apakah solusinya? Kalau tuan-tuan duk kata, ni pasal apa jadi macam ni? Jadi macam ni tu sebab benda itu ada gangguan dalam badan. Macam saya tengok soalan, dia pulih rumah 1 hari saja, tiba-tiba badan dia panas. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab gangguan ada dekat rumah dia. Sebelum daripada ini, benda halus tu tak usik dia. Sebab kita tak usik, tapi disebabkan kerana kita nak rawat. Dan benda halus, sebab tu kita belajar Cik Amirul dalam dunia jin. Saya mengajar perawat-perawat. Saya mengajar perunding-perunding supaya mereka kenal jin tu apa. Jin itu bersifat seperti mana manusia, bahkan mereka itu lagi dahsyat daripada segi kedengkian mereka kepada manusia. Apatah lagi kita pula bila buat rawatan, dia dah duduk dalam rumah kita dah lama dah, mestilah dia marah. Jadi bila ada tindak balas tu, apa patut kita buat? Bila ada tindak balas tu, kita akan memikirkan macam mana untuk kita kurangkan risiko. Nak berhenti daripada makan ubat tak boleh. Kalau berhenti maknanya kita tidak melakukan proses rawatan. Allahuakbar. Okay, Ustaz. Okay, setiap kali bila Ustaz bila Ustaz scan, dia ada peratusan saka dan peratusan sihir. Jadi ada yang bertanya, okay, yang pertama tu macam mana mengkategorikan peratusan saka tu? Ada 70, 60, 50 dan juga peratusan sihir. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah saka daripada suami mengalir kepada isteri? Dua soalan, Ustaz. Okey, terima kasih. Pertama sekali, kebetulan kita nak bincang tajuk saka kan. Saya ada seminar 26 hari bulan, cerita khusus berkaitan dengan saka, 26 hari bulan 2. Dan metod yang saya gunakan adalah sanad satu Al-Quran. Sanad satu Al-Quran tu maknanya dalam program sehari itu saya akan masukkan bagaimana merawat menggunakan satu Al-Quran. Maknanya daripada surah Fatihah sampai surah An-Nas, ada 114 surah. Jadi siapa yang ada peluang untuk merawat masalah saka tu boleh ikuti program tu, mula 10 pagi sampai 5 petang. Okey, saka ni proses dia adalah perwarisan, mengalir melalui darah, dan kadang-kadang pewarisan ini tidak semestinya mengalir melalui darah. Contoh, kita ada isteri. Isteri kita bukan darah daripada kita, tapi kita ada hubungan perkahwinan. Bila kita meninggal dunia, isteri kita berhak mendapat harta warisan. Begitulah konsep saka. Maknanya, jika seseorang yang boleh memiliki harta warisan, begitulah saka baka itu akan mengalir walaupun tidak melalui sistem darah. Baik itu suami isteri, benda yang ada di dalam tubuh badan suami itu dia boleh vacuum ke dalam tubuh badan isteri apabila berlakunya proses bersama. Sebab itu saya dah pesan dah dulu. Bila kita nak kahwin, apa patut buat? Kita kena scan dulu pasangan hidup kita. Dan yang lebih penting daripada itu, kita kena scan badan kita. Yang saya selalu sebut, scan badan, scan badan, scan badan. Kemudian pula, macam mana kita nak tahu peratusan? Okay, gangguan saka dan gangguan sihir. Itu dipanggil faktor kemasukan. Gangguan ke dalam badan kita. Baru ni kita belajar juga Cik Amirul dalam kursus. Dalam kursus baru ni kita belajar macam mana nak tahu tanda jaga, macam mana nak tahu tanda tidur. Daripada tanda tu kita boleh tahu peratusan. Jadi kalau sekiranya kita tidak terlibat secara direct, bagaimana untuk kita menentukan aras ataupun tanda aras? Petanda aras itu dia agak sukar sebab kita perlu ada, kita panggil kajian penyelidikan untuk kita buat. Jadi kepada perawat-perawat yang mana mereka belajar ilmu, kita punya perawat ni Cik Amirul, insya-Allah bulan 3 mereka akan belajar khusus bagaimana untuk mengenal pasti saka berapa peratus, sihir berapa peratus. Jadi kalau mereka yang tak ikuti program macam ni, mereka tak tahu. Ibarat, saya bagi contoh, ibarat guru bahasa Melayu, dia baca karangan daripada pelajar dia. Bila dia baca karangan, dia boleh bagi peratusan. Berapa peratus? 50%, 60%. Kesalahan-kesalahan satu-satu dia boleh tahu. Tapi kalau kita bukan seorang guru bahasa Melayu, macam mana kita nak tentukan dia punya skema jawapan dan sebagainya? Kita tak boleh tentu. Jadi maknanya, saya buat dia punya piawaian untuk menentukan peratusan itu adalah contoh berdasarkan kepada borang scan. Satu. Yang keduanya, scan ini kita boleh banyak cara. Satu cara melalui, macam saya beritahu tadi lah Cik Mirul,
Maknanya bila produk saya sampai, bila ada orang pegang, contohlah bila pegang tiba-tiba muntah, karakter jin apa dalam badan, dia ada cerita dia. Kemudian bila dia pegang tiba-tiba berpeluh, ada karakter jin dia. Dia pegang-pegang tiba-tiba menjerit, mata terbuka, ada kadang-kadang mata tak terbuka. Dia ada menceritakan karakter-karakter jin yang ada di dalam tubuh badan. Tapi pesakit-pesakit yang duduk di dalam program ini tak perlu tahu sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab tugas tuan-tuan dan puan nak rawat badan, bukan tuan-tuan nak belajar. Kalau tuan-tuan nak belajar, saya persilakan untuk masuk ke kursus perunding ataupun kursus perawat saya untuk tuan-tuan mendalami dengan lebih mendalam ilmu perubatan Islam agar teras dan asas berkaitan dengan ilmu perubatan Islam ini kita kuasai sebelum kita nak masuk dalam bab-bab berkaitan dengan perubatan. Wallahualam. Ada satu soalan daripada Cik Muhammad Arifullah. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah masuk fasa 2 pulih dan pagar rumah. Hari ini hari yang ketiga, saya dapati ada pagar rumah saya dah bertukar warna dari jernih ke kekuningan dan ada yang dah berkurangan sedikit. Boleh Ustaz jelaskan? Hari pertama ada bau terbakar dan gangguan yang kuat pada waktu malam. Okey ya, kepada mereka yang dah memulakan proses rawatan, sebab itu kita bagi masa selama 21 hari. Dalam masa 21 hari, tuan-tuan buat pagar rumah dengan pulih rumah, biasanya proses untuk nak halau benda halus ni, sebab benda halus ni dia berjiwa. Kalau tuan-tuan mengambil pendekatan untuk halau dia secara drastik, dia dah duduk rumah kita dah lama. Tiba-tiba tuan-tuan halau dia nak keluar macam tu dengan cara memaksa, maka dia pasti akan lawan. Jadi saya buat satu kaedah, sebab tu saya buat pulih dulu. Tujuan dia nak halau. Kemudian baru kita pagar. Maknanya kita bagi ruang kepada dia untuk packing-packing barang. Macam kita nak halau kita punya penyewa rumah kita lah. Bagilah dia packing barang dulu. Jadi dalam masa 2-3 hari itu kalau bau sana, bau sini, itu biarkan. Minyak tu turun ke biarkan. Sebab apa? Sebab semasa 21 hari nanti, selepas 21 hari nanti, maka apa yang berlaku, tuan-tuan akan cerita kepada saya sebab proses mengenal pasti pulih rumah dan pagar rumah itu berlaku ataupun tidak kebocoran dan jin jenis apa yang duduk di dalam rumah tuan-tuan dan perempuan itu perlu dipantau. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kenapa pagar rumah tu mahal sampai 200. Sebab proses untuk memasukkan zikir itu sangat-sangat susah. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan, 200 itu proses macam CCTV. Kalau tuan-tuan pasang CCTV dekat rumah, saya sendiri pasang dekat rumah, harganya dekat 20,000. Bukannya sikit. Yang betul-betul piau lah. Yang paling tak ada pun beratus-ratus dan tak ada apa-apa. Sebab apa? Pagar rumah tu dia akan tengok kualiti kita. Jadi kalau tuan-tuan buat pagar rumah, sebagai contoh, bila berlaku masalah selepas 21 hari, tuan-tuan tak perlu datang pusat rawatan saya, tak perlu jumpa saya. Dengan saya melihat kepada botol yang ada pada situ, saya dah boleh tahu dah simptom jin yang ada di dalam rumah tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu saya buat kaedah ini. Pertama, memudahkan tuan-tuan. Yang kedua, memudahkan saya dalam urusan untuk menyelesaikan masalah faktor kebocoran gangguan yang ada dalam rumah tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita tak buat kaedah macam ni, Cik Amirul, matilah kita. Sebab orang akan jemput kita datang rumah. Lepas tu kita datang rumah dia, kita buat apa semua orang. Lepas tu nak kena datang lagi. Jadi bila kita buat macam tu, macam mana kita nak rawat dalam skala yang besar? Kemudian bila kita balik pula, benda tu ikut kita, ganggu pula ahli keluarga kita. Jadi saya tak mau guna kaedah macam tu. Sebab kaedah macam tu pertama sekali agak sukar. Saya dah beritahu, saya nak rawat dalam skala besar. Maka saya buat benda ni agar tuan-tuan pun akan dapat ilmu. Cuma bila dia kata minyak itu bertukar warna, kalau dia kata dah turun sikit sebanyak, saya dah tahu dah rumah dia itu ada kaitan dengan tapak rumah. Bila tapak rumah, lepas 21 hari kita akan tengok balik. Kalau ada kaitan dengan tapak rumah, maka proses untuk merawat tapak rumah itu perlu dibuat. Kalau tidak ada masalah tapak rumah, kita tak payahlah buat. Jadi sebab itu saya tak mau nak cerita semua benda. Sebab kalau saya cerita semua benda, nanti faktor kebocoran tu banyak. Jadi saya cerita satu-satu. Maknanya satu-satu bagi selesai dulu
supaya senang untuk kita nak proses. Cuma kalau tak jalan, saya ada solution. Maknanya kalau tuan-tuan tanya saya, Ustaz, bila boleh sembuh, saya tak ada jawapan. Bila bukan urusan saya. Tapi bila tuan-tuan tanya saya bagaimana nak sembuh, saya menyediakan cara dan solution. Nah, itu kadang-kadang orang tanya saya, Ustaz, nak rawat dengan Ustaz ni berapa lama? Saya kata ada orang kadang-kadang puluhan tahun tak lega. Ada orang kadang-kadang 21 hari dah lega. Kadang-kadang ada orang datang jumpa saya pun dah lega. Itu rezeki masing-masing lah. Cuma saya nak beritahu dekat sini, proses kita adalah merawat dan memastikan proses rawatan kita ini berada di atas landasan yang betul. Soal sembuh bukan urusan saya, asalkan benda yang kita buat ini diredoi, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey ya, Cik Mirul. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak tanyalah, boleh tak jin Islam dengan jin kafir itu tinggal dalam satu rumah, Ustaz? Boleh. Tak bergaduh ke? Ya. Dia tak bergaduh ke? Dia dalam bab menyesatkan manusia ni mereka berkompromi. Kita kena tahu dia punya ni dia. Sebab itu saya kata macam orang tanya hari tu, pasal apa kadang-kadang dalam tubuh badan tu dia boleh ada berapa ekor? Bukan berapa ekor, jutaan ekor. Pasal apa? Benda halus ni dia bentuk macam kuman. Cuba kita tengok kuman dengan virus. Kan banyak, bukan sikit. Cuma kita tak nampak dengan mata kita je. Maknanya dia lagi halus daripada tu. Kita duk fikir ni Cik Amirul, jin ni macam kita, besar-besar kita. Itu yang jadi masalah. Padahal jangan katakan jin, kuman yang kecil-kecil virus pun kita tak nampak. Virus COVID-19 ni yang duduk menjalar ni kan, kita pun tak nampak. Tengok dengan alat baru kita nampak. Benda-benda yang tak nampak macam tu banyak. Jadi jangan fikir dengan akal kita jin tu macam mana. Cuma jin itu adalah dia makhluk yang tidak berjasad tapi dia berjirim. Itu yang pentingnya kita belajar dunia jin tu. Jadi kadang-kadang dalam tubuh badan kita ni Cik Amirul, kadang-kadang boleh ada berjuta jenis jin. Sebab tu bila kita jampi dia keluar masuk. Sebab tubuh badan kita ni dia macam radio. Jadi macam mana kita nak tutup gelombang? Maknanya kita nak lari tak boleh. Dalam badan kita pun memang ada korin. Memang ada jin pun. Cuma kita nak memastikan agar benda itu tidak aktif. Benda itu dia, orang kata dia tidak menguasai kita. Jadi cara dia macam mana? Itu dia perlu ada latihan praktikal. Maka Allah mendatangkan agama pada kita. Allah mendatangkan Rasul pada kita. Jadi macam mana kita nak selamat? Kena balik pada Allah dan Rasul lah. Cara dia saya ambil contoh. Kalau Al-Quran kata wa aqimus solah, kerjakanlah sembahyang. Satu ayat ni, wa aqimus solah, kerjakanlah sembahyang. Cuba kita tengok dalam sembahyang. Kita buat sempurna ke dalam sembahyang? Dalam sembahyang sebagai contoh, salah satu rukun sembahyang adalah baca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah ni betul ke tak betul? Ada orang kadang-kadang dia sembahyang, dia baca Fatihah, telinga pun tak dengar ni Fatihah. Sah ke kalau dia baca Fatihah, telinga pun tak dengar? Itu satu. Bacaan Fatihah dia sah ataupun tidak apabila dia tidak baca depan guru, guru tidak mengijazahkan. Sebab ulama mengatakan ibadat yang khusus macam sembahyang, Fatihah wajib dibaca di depan guru baru amalan dia sah. Itu saya ambil contoh ya tau, daripada 6,666 ayat. Baru satu contoh. Cuba kita tengok bab sembahyang. Bab sembahyangnya bukan sikit. Nak belajar bab sembahyang saja kalau dalam mazhab ni berpuluh-puluh kitab. Itulah syariat, itulah syarik. Syarik itu maknanya jalan. Itulah tariqat, itulah jalan. Cuma hari ini orang hanya nampak nak bebas daripada gangguan, baca ayat Al-Quran, baca zikir. Sebenarnya silap. Nak selamat, kena pastikan perjalanan hidup kita maknanya syariat itu mesti letak di atas platform agama. Baru kita akan berjaya. Ada orang dia kira amalannya Cik Amirul. Tak betul. Sebenarnya seluruh hidup kita, qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lepas tu saya kata berawat dengan saya ini sekadar memperbaiki kenderaan kita untuk berjalan. Bila dah boleh berjalan, boleh bergerak, kena gerak sendiri. Kena fokus sendiri. Nanti kita akan masuk Cik Amirul, iaitu minggu yang ketiga nanti berkaitan dengan pintu-pintu kemasukan syaitan. Nanti kepada pesakit-pesakit, mungkin mereka tidak mengikuti kursus perawat saya, tapi saya akan share
link Zoom yang mana kita buat selepas daripada program. Saya tak buat secara langsung selepas daripada program sebab saya memberi peluang dan ruang kepada orang yang membayar yuran. Jadi saya bagi, tapi saya tak kedekut. Mana benda tu kita share lepas program. Jadi kita akan bincang salah satu pintu kemasukan syaitan ke dalam tubuh badan kita. Salah satunya disebabkan kita tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi Syekh Wahid kata salah satu sebab adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita tengok pula diri kita. Kita dengan ilmu ni macam mana? Satu hari berapa masa kita ambil untuk kita dengar ilmu-ilmu agama? Orang boleh buat benda lain, Cik Amirul. Orang boleh baca Quran, tapi buat mengaji ni orang tak mau. Jadi itu salah satu pintu kemasukan syaitan ke dalam tubuh badan kita. Yang kita tidak perasan. Jadi saya nak ajak dekat sini bahawa Allah bagi sakit pada kita sebab Allah sayang kita. Allah nak letak kita di atas syariat dia yang betul. Kalau Allah tak buat macam ni, kita tak akan balik pada Allah. Ini cara Allah sayang kita. Wallahualam. Okey Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut mengenai Syekh Wahid tadi tu. Okey, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Okay. Mungkin ada di antara pesakit tu tak pernah mendengar siapa tu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ustaz boleh terangkan secara ringkas tak? Siapa itu Syekh Wahid Abdul Salam Bali? Okey, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni salah seorang daripada guru perubatan saya lah. Sebab saya mengambil sanad bacaan ruqyah syar'iyah itu daripada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni seorang ulama yang sangat hebat. Dia lahir di Mesir, sangat hebat. Siapa yang terlibat dalam bidang perubatan Islam ni, kalau tidak kenal Syekh Wahid ni, satu kesalahan yang besar lah. Saya melihat dalam semua kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkenal macam Ar-Rauf Sa'aruddin, Datuk Ismail Kamus, Amran Qasimi, dan semua pengamal-pengamal perubatan mesti akan note siapa itu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni kalau di alam jin itu sangat-sangat dikenali. Nama dia kalau disebut saja pada orang yang ada histeria pun jin tu boleh lari lintang pukam. Memang pakar ruqyah syar'iyah seantero. Memang hebatlah Syekh Wahid ni. Jadi Syekh Wahid ni dia ada 2 buku. Jadi buku yang kami pelajari dalam kursus perawat itu adalah buku berkaitan dengan perisai kebal dan juga benteng diri. Perisai kebal dan lagi satu senjata tajam, ada 2 buku. Kenapa saya minat dengan metod daripada Syekh Wahid ini? Sebab salah satunya Syekh Wahid menggunakan metod daripada Quran dan hadis. Dan pengalaman dia dalam rawatan itu yang mahal. Bagaimana dia mengatasi jin-jin yang power. Itu yang saya sangat terkesan dengan praktikal perubatan bersama dengan dia. Jadi saya tengok kalau Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini sangat-sangat dikenali lah di alam jin. Dan tuan-tuan boleh Google dan cari sendiri Syekh Wahid itu siapa. Jadi Syekh Wahid salah seorang daripada guru saya yang saya mengambil sanad ruqyah syar'iyah ayat 20 ayat tu. Dan juga seorang lagi guru saya yang tidak asing iaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banji Al-Makki. Jadi itu adalah 2 guru perubatan saya lah, yang secara praktikalnya adalah melalui Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Allahualam. Okay, Ustaz, terima kasih Ustaz. Untuk makluman pada ketika ni Syekh Wahid sedang buat live Ustaz. Ya. Syekh Wahid sedang buat live FB live dia tafsir Ayatul Kursi. Dia cakap Arab Ustaz. Kita boleh dengar je lah tapi tak faham lah. Tapi kata untuk mengambil, kalau kita tengok wajah dia, cara dia memberi penjelasan dia boleh menarik minat kita walaupun kita tak faham apa yang dia cakap tu. Sikit-sikit tu faham lah tapi nak faham keseluruhan tu agak susah. Baik Ustaz, saya nak tanya mengenai pulih rumah Ustaz. Ya. Saya nak pulih rumah. Ini pengalaman saya lah. Mungkin lepas ni mungkin pesakit pun akan mengalami benda yang sama. Saya pernah buat pulih rumah menggunakan Kasrina. Okey. 1 botol tu saya gunakan hampir tak cukup bagi ruang yang kecil. Rumah dia kecil saja. Okey, 1 botol tu hampir tak cukup. Tapi bila saya gunakan botol yang sama, saya boleh buat pulih rumah dengan baki yang banyak pada keadaan rumah tu 3 kali ganda lebih besar daripada rumah yang pertama. Adakah ini nak menunjukkan bahawa karakter jin yang berada dalam rumah tu akan menyebabkan proses pulih rumah tu akan sama ada cepat habis ataupun dia boleh ada baki Ustaz? Minta pencerahan Ustaz. Okey, terima kasih pada Cik Amir. Okey Cik Amir, bagus soalan ni sebab dia ada kaitan dengan produk saya nah. Ni produk saya ni kecil je. Kalau ikut sukatan, biasanya kalau orang guna 21 hari dia akan habis.
Tapi ada orang dia guna sampai 5 bulan tak habis, Cik Amirul. Okey, ada orang 7 hari dah habis. Jadi bila dia cerita dekat saya, Ustaz, saya guna 7 hari, goncang-goncang dah tak ada. Maknanya saya dah tahu dah. Pasal apa dia jadi macam tu? Sebab gangguan dalam rumah dan badan dia sangat-sangat kuat. Jadi dia vacuum. Dia vacuum sebab bacaan dalam ni, dia ada bacaan ayat-ayat ruqyah. Jadi bila benda ni nak masuk dalam badan, dia dah tahu lah. Jadi proses dia itu adalah proses nak menggagalkan kita. Jadi dia sedut, dia bagi habis lah. Kalau dulu Cik Amirul, semasa saya buat menggunakan 5 purut, 28 biji selama 14 hari. Pagi sebiji, petang sebiji. Bila kita jampi pada 5 purut, maka 5 purut tu bila diguna pakai, tak semua boleh guna pakai. Kadang-kadang 7 biji tak boleh guna pakai. 7 biji itu melambangkan peratusan gangguan yang ada dalam badan orang tu. Lepas tu dia kena ulang lagi balik. Kena ulang lagi 28 biji tu, maknanya 14 hari kena ulang balik. Kena sampai bersih betul-betul 14 hari. Bayangkan sepanjang saya buat rawatan menggunakan limau tu, jika seseorang nak habis guna limau yang orang kata solid 14 hari direct, biasanya mengambil proses 4 bulan sehingga 5 bulan. Maknanya kalau dia berjaya buat 14 hari itu, maknanya penyakit itu akan mula kurang daripada badan dia. Kalau tidak, Cik Amirul, dia akan give up, dia akan fed up lah. Sebab limau duk aja rosak. Itu maknanya proses. Sama juga yang ni. Katalah kalau dia datang beli dekat saya, dia beli katakan seminggu habis. Lepas tu dia tak mau beli dah. Kita tak mau beli habis. Sebenarnya habis tu proses merawat dia. Happy lah kalau habis 7 hari pun dia belilah lagi. Sebab kalau tidak, kalau ikut proses saya yang dulu, selang sehari pun dah kena mula balik. Kalau proses 14 hari. Tapi saya upgrade buat proses 21 hari. Pasal proses 21 hari ni dia tak perlu orang kata kalau selang kena ulang balik. Dia boleh sambung saja. Kalau kadang-kadang kita kata contohlah dia buat-buat, dia terlupa 3-4 hari ke seminggu pun tak apa. Dia boleh sambung. Cuma nak habis 21 hari tu lambat lah kalau dia sambung. Kalau katakan dia buat sehari seminggu, minggu depan baru buat balik, maknanya dekat berapa bulan baru nak habis. Jadi saya terpaksa tukar kaedah. Dengan tukar kaedah itu tujuan saya supaya orang tidak mengulang balik. Kenapa dia jadi macam tu? Disebabkan kerana gangguan yang ada di dalam rumah itu. Dia akan ganggu pada bahan yang kita baca zikir. Tapi sebagai perawat, saya boleh tahulah kalau saya masukkan zikir kuat, selalunya Cik Amirul, orang tak boleh pegang produk ni pun dah muntah. Bila pegang produk ni dah muntah, macam mana dia nak rawat? Sebab tu kalau Cik Amirul tengok, bila orang datang pusat rawatan saya, jarang sangat menjerit meracau. Sebab saya block sensor saya. Kalau sekiranya saya tak block, masuk bilik saya terus meracau tak sedar diri. Saya tak ada kerja lain. Kira duk pulih dia. Jadi macam mana cara kita nak tutup sensor semua benda tu kan? Yang tu panjang cerita lah. Cuma saya nak kata bagaimana kita nak block. Lepas tu kalau itu ada soalan kan? Macam mana kalau sekiranya benda ni dilangkah? Kan? Maknanya kita hantar pejabat pun macam mana kalau sekiranya benda ni dilangkah? Saya ajak satu kaedah masa terapi nanti macam mana kita boleh terapi dalam ni kalau dilangkah pun dia tak hilang. Dia ada cara dia. Melainkan bila kita buka macam tu, kita langkah baru boleh terbatal. Itu semua teknik. Maknanya yang akan diajar bagaimana untuk kita block sensor, macam mana untuk kita tutup benda-benda tadi. Bila contoh kan, ubat saya ni, produk saya ni, bila buka, dia hanya boleh guna 21 hari sahaja. Lepas daripada itu, saya dah tutup dia punya zikir dia. Sebab apa? Kalau saya tak tutup, orang yang guna pakai akan datang, akan ada tindak balas kepada dia. Sebab apa? Sebab dia pakai tanpa scan. Sebab itu dia kena jaga. Tapi ada tak efek kalau dia makan juga? Katakan dia pakai 21 hari. Kemudian produk ada lagi. Dia nak pakai. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi fungsi zikir tak ada. Dia hanya dapat bahan sunnah yang ada dalam ni. Kenapa saya buat macam tu? Saya buat macam tu untuk tuan-tuan punya kesihatan tuan-tuan. Kalau tidak, dia akan jadi masalah. Saya nak tanya Ustaz, lepas habis guna sabun hijau. Sabun hijau tu produk lama lah tu. Ya. Saya nak tanya Ustaz, lepas guna sabun hijau dan hitam, badan saya jadi gatal-gatal balik.
tapi minyak masih ada lagi. Ini produk Okey, saya. kalau dia guna produk sabun ya, sabun hijau dengan asalnya produk siang malam tu. Ya, siang malam Ustaz. Produk siang malam, maknanya produk putih dengan produk. Okey, macam ni. Kalau sekiranya bila dia pakai ada tindak balas, apa patut buat? Mudah saja. Buatlah double scan sebab kita nak kena tengok. Bila dia buat double scan nanti, saya akan susun balik rawatan asas. Sebab itu sekarang saya bila buat pengkajian, saya dah tak buat produk macam dulu. Dulu produk orang boleh guna sesuka hati. Sak-sak guna aura bidadari, sak-sak guna sejuta bismillah, sak-sak guna ni kan. Jadi kenapa saya tak buat kaedah macam tu? Sebab kaedah macam tu tuan-tuan yang kena cari. Kadang-kadang saya bagi sejuta bismillah. Bila tuan-tuan guna, tuan-tuan yang kena test. Saya bagi aura bidadari, tuan-tuan yang kena test. Bila tuan-tuan kena test, bila tuan-tuan sakit, dia akan jadi masalah balik. Sebab bila kita buat proses scanning, maka saya dapatlah jawapan dia. Sebab itu sekarang saya susun balik. Sebab tujuan saya susun balik itu nak memudahkan proses tuan-tuan. Jadi bila yang susun balik ni, dia akan lebih memudahkan proses untuk tuan-tuan buat rawatan. Dengan kepakaran yang saya ada lah. Wallahualam. Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz, alat bantu Ustaz tu, Ustaz dah terapi. Okey, kalau lah pesakit terlupa nak tutup balik, dia dah guna, dia buka. Okey, dia buka tutup, lepas tu dia tak tutup balik. Ada kemungkinan tak Ustaz, jin boleh jampi balik untuk batalkan terapi Ustaz? Ada. Dia punya jarak nak tutup tu mesti antara setengah jam hingga 1 jam. Okey. Terutama pada waktu malam. Sebab tu dalam Islam dia ajak kita ni kata air kan. Tiap-tiap malam bila kita nak kita nak tidur, dalam Islam dia ajak supaya kita meletakkan satu benda di atas cawan kita. Baca bismillah, kita letak macam ni. Sebab bila kita tak letak macam ni, syaitan boleh ludah. Bila syaitan ludah dalam ni, dia akan kena penyakit yang melibatkan gangguan. Maknanya jin boleh masuk ke dalam badan kita. Sebab itu kalau kita perasan, kenapa dalam Islam dia minta supaya bila kita nak makan, kita nak minum, kita kena baca doa. Dan jangan makan dengan tangan kiri. Sebab bila kita buat benda-benda macam tu, sebenarnya kita sedang jemput jin masuk dalam badan kita. Kita buka highway untuk dia. Itu pentingnya kita baca, kita makan, minum, kita baca bismillah. Bukan isu doa, isu bismillah. Sebab apa? Sebab benda itu dapat mengelakkan daripada jin masuk ke dalam tubuh badan kita. Kalau kita baca dalam satu hadis kan, dia kata bila kita makan saja rumah orang Islam, maka jin Islam akan turun daripada bumbung. Daripada bumbung rumah kita. Ada dalam hadis sahih lagi. Tapi macam mana persiapan kita? Persiapan kita sebagai orang Islam, kadang-kadang makan tak baca doa, makan dengan tangan kiri. Mana kita tak ada adab. Sebab kita ingat, makan baca doa dapat pahala. Tapi kalau kita tahu, bila kita makan tidak baca doa, kemudian Cik Amir bayangkanlah kalau doa makan pun kita tak hafal, agak-agak. Lepas tu saya ajak dalam bismillah. Sebab itu kan, siapa-siapa yang nak ambil sanad bismillah saya, sanad bismillah 40 ni kita masih buka pada 30 hari bulan ni. Tujuannya apa? Kalau tuan-tuan nak membaca kitab azkar ni bukan kecil. Kitab azkar ni tebal ni. Tuan-tuan nak baca doa-doa tak mungkin. Jadi saya nak ajak macam mana untuk tuan-tuan dapatkan bismillah. Untuk jadi apa? Untuk jadi benteng. Agar bila tuan-tuan nak minum, tuan-tuan baca bismillah. Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan baca bismillah. Syaitan takkan boleh usik tuan-tuan. Tapi hari ini berapa ramai kita nak pakai baju pun tak baca doa. Nak tengok cermin pun kita tak baca doa. Kita tahu tak? Kita tengok cermin, doa tengok cermin tu ada. Kenapa? Sebab ain boleh terkena melalui mata kita sendiri. Tapi kita tak jangka, kadang-kadang kita tengok aurat orang. Sekarang ni banyak orang buka aurat. Kita tengok aurat orang, jin boleh masuk melalui apa yang kita tengok. Maknanya dekat situ Islam dah ajak kita jangan tengok aurat orang. Kalau kita tahu benda-benda macam tu, kita takkan tengoklah aurat orang. Tapi hari ni berapa ramai. Tambah-tambah dalam telefon ni kan, benda-benda tak elok ni bercambah-cambah. Sebab tu saya kata benda ni, contohlah saya kata, cuba kita bayangkan, kalau suami isteri, bila kita tengok aurat suami kita, ataupun kita tengok aurat isteri kita, cuba kita tengok masa kita tengok, macam mana dengan keadaan suara kita? Sudah bertukar. Cuba kita tengok, ketika orang marah, suara tukar. Suara kita ada cakap elok-elok tu, bila dia marah, suara dia jadi kasar.
Satu. Tuan-tuan cuba tengok ketika mana orang sedih, suara dia bertukar. Sebab apa? Sebab ada kompromi dengan benda halus. Masa itulah dia masuk. Okey, lagi satu. Semasa seseorang tu sedih, suara dia bertukar. Satu lagi. Semasa kita bersama suami isteri, suara kita bertukar. Sebab dia ada feel dengan ruh kita. Ataupun kita berdoa. Cuba kita berdoa. Ada tak kita berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan saya? Tak ada. Kita mesti sebut ku, Ya Allah, Ya Tuhanku. Sebab ku itu melambangkan ruh kita. Kalau orang Kedah, Cik Amirul, cek lah, cek. Ya Allah, Ya Tuhan, cek. Bagilah rezeki kat cek. Tak ada, dia tak feel. Lepas tu bila orang marah, dia akan keluar perkataan aku. Ni aku marah ni. Maknanya dia nak tunjukkan sifat kerohanian dia. Jadi bila kita buat pengkajian, sebab itulah doa kita baca, Ya Allah, Ya Tuhanku. Sebab dia ada feeling dengan ruh kita. Saya kaji daripada segi bahasa ni sampai tahap macam tu. Jadi maknanya, balik pada apa yang saya sebutkan tadi, maknanya sebab itu saya, kalau Cik Amirul kaji kan, kenapa amalan bersanad tu, saya bagi tak banyak. Contohlah saya kata, macam amalan sanad 40. Saya dah kaji lah Cik Amirul. Masa zaman Cik Amirul ambil dulu, kena buat amalan 40 hari. Jadi saya duk fikir dalam kepala otak saya. Boleh ke? Dah lah orang sakit, nak ambil 40 hari pula. Maknanya tak boleh tercapai. Sebab itu amalan bersanad sekarang, saya bagi sekali dengan praktikal. Saya bagi sekali dengan produk. Maknanya tak teruk. Dia dapat produk, automatically 3 sanad dapat. Bacaan dapat, praktikal tulisan dapat, praktikal pun dapat. Kan untung, daripada dia kena buat 40 hari itu, bukan tak untung, untung juga. Tapi proses nak dapat itu bukan mudah. Jadi bila Allah bagi akal fikiran, sebab itu sanad saya ini sentiasa saya upgrade. Tujuan saya, daripada tak buat semua, jangan tinggal semua. Sebab itu sanad ada peringkat-peringkat dia. Ada sanad asas, ada sanad khusus, ada sanad bertulis, ada sanad praktikal perubatan. Macam baru ni orang tanya saya kan, tasbih, sanad tasbih. Dia kata, saya tengok dalam buku Syekh Wahid tu, tak ada pun sanad tasbih. Di mana Ustaz ambil? Saya tanya dia balik. Kalau baca buku Syekh Wahid pun, sanad bacaan, ayat ruqyah tu Syekh Wahid tak ijazahkan pun. Yang tu orang yang mengaji dekat dia, depan dia direct baru dapat. Itu baru dapat sanad bacaan. Sanad praktikal ketika berubat tu, hanya pelajar-pelajar yang terpilih saja boleh dapat. Kemudian anak murid kesayangan dia, yang dia bagi ayat-ayat khusus tu hanya pada yang dekat dengan dia aja. Jadi maknanya dia tak sama setiap seorang. Sebab itu bila sampai dekat saya, dengan ilmu yang saya ambil, saya garap, saya buat kajian, maka saya mengeluarkan lagi benda-benda mudah untuk orang awam buat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok metod saya dengan Tuan Guru Ustaz Arundin berbeza. Tuan-tuan tengok macam dengan Datuk Ismail kamu berbeza. Kalau tuan-tuan nak pergi belajar dengan Arwah Ustaz Arundin dan sebagainya, tuan-tuan kena baca Al-Quran depan dia. Bacaan tuan-tuan betul apa semua, baru dia orang terima pakai untuk masuk ke dalam kursus perawat. Berbeza dengan saya. Tuan-tuan masuk kursus perawat saya tak pernah tanya pun tuan-tuan baca Quran macam mana. Sebab bagi saya, tuan-tuan nak belajar sahaja, nanti tuan-tuan akan belajar sendiri macam mana cara untuk baca Al-Quran dengan betul. Tugas saya bagi sanadnya. Pasal apa? Sebab nak mengajar ilmu Quran, saya tahu banyak ustaz-ustaz boleh mengajar. Tapi ilmu sanad ni tak ramai orang boleh bagi. Tuan-tuan bayangkan, kalau saya nak mengajar Fatihah, saya mengajar hukum hakam saja, tak selesailah masalah. Mengajar pula bab tafsir, lagi tak selesai masalah. Jadi saya hanya fokus Fatihah lebih kepada kaedah bagaimana untuk merawat. Jadi kalau ustaz-ustaz yang luar, dia mengajar hukum tajwid, mengajar makhraj, yang itu orang boleh ajar. Saya kata yang itu dapatkan dengan diorang, saya hanya nak menyambungkan sanad saja. Jadi apabila orang mengambil sanad dengan saya, bila dia proses bacaan dia tak betul, dia perbetulkan bacaan. Ibarat orang yang sedang berlari, belajar cara macam mana nak berlari. Biar dia jatuh pun tak apa, sebab dia sedang berlari. Maknanya metod tak sama. Saya cuba untuk memasyarakatkan ilmu perubatan Islam pada orang awam. Sebab tu kalau ada ustaz-ustaz yang nak berdebat dengan saya tak ada masa. Sebab saya masih sayang orang-orang awam yang tak ada ilmu langsung. Kalau rasa dah pakat, buat kajian, tolong orang. Kalau dah rasa pandai nak buat rawatan, sila bantu orang. Sebab tu saya kata, tahun ni Cik Amir adalah tahun terakhir saya untuk perubatan. Bila saya dah bagi ilmu khusus pada perawat-perawat, saya harap dengan ilmu ni boleh bantu orang ramai. Tapi saya tak tinggal perubatan. Saya buat pondok saya.
Maknanya saya upgrade lagi menjadikan pondok saya ini sebagai satu institusi. Konsepnya lebih kepada macam hospital. Saya upgrade lagi sebab saya tengok dekat Malaysia ni tak ada lagi hospital dalam konsep rupiah macam ni. Jadi maknanya kita bukan tinggal, tapi kita masih lagi nak buat kajian supaya benda ni ada manfaat untuk ummah. Wallahualam. Ustaz, kita ada masa lagi 12 minit. Saya ada 2 soalan lagi. Okey, sekiranya seseorang itu pernah histeria ataupun kerasukan, kemungkinan tak apabila dia menggunakan rawatan diri dia akan mengalami benda yang sama? Dia mengalami balik histeria dan juga kerasukan. Okey, selalunya Cik Amirul, daripada 100 orang, hanya seorang dua sahaja. Sebab saya sudah mengambil kira, orang kalau ada histeria ni, jangan kata dia nak guna produk, dia tengok produk pun dia tak selesa. So kalau dia jadi macam tu, saya suruh buat sistem wakalah. Maknanya kita bagi tahu siap-siap dah. Kita bagi tahu dekat pasangan dia buat wakalah dulu dalam masa seminggu, lepas tu baru proses bagi dia pakai ubat saya selang-selang. Sebab dia dah bagi tanda dah bagi signal. Sebab tu kalau dia datang pusat rawatan, saya tanya banyak kali. Pernah ada histeria tak? Mengacau tak sedar diri tak? Lepas tu bila dia duduk depan saya, apa dia rasa? Kalau dia rasa nak mengamuk apa semua, saya tahu tahap dia kuat. Jadi apa yang saya buat, saya akan minta wakil dia buat wakalah dulu untuk dia. Itulah pentingnya kita soal siasat. Kalau tidak Cik Amirul, masuk-masuk bilik kita terus jadi histeria. Dan pesakit pula kadang-kadang dia ni dia tak apa ngomongnya, dia tak cerita jujur. Itu yang jadi masalah. Saya kadang-kadang saya tanya Cik Amirul, saya tanya habis, pernah ada histeria? Dia kata tak pernah. Saya tanya lagi, pernah tak mengacau? Pernah dah tak sedar diri? Walaupun seumur hidup sekali, kena bagi tahu saya. Sebab nanti kalau jadi, kita nak pulih lambat. Saya tanya, pernah tak pita, pernah tak pensan, sekarang apa rasa? Kalau dia dah rasa dah gelabah semua, saya suruh duduk kat luar kan. Kemudian kalau jadi, saya tak jampi. Sebab kalau kita jampi, macam saya kata hari itulah, kerja dah jadi banyak. Sebab bila kita jampi, kita pump direct. Lepas tu jampi tu masuk dalam badan. Sedangkan, sukatan jampi kita tu dengan rohani dia tu tak balance. Jadi, kita nak kena check pula tahap perawat yang jampi tu, dos dia macam mana. Kalau bateri dia matilah kawan tu Cik Amirul. Kalau bateri dia charge tak full, tak apalah. Jadi maknanya perawat kena check juga perawat tu dia punya bateri dia macam mana. Sebab itu masa sesi praktikal dulu-dulu, saya letakkan perawat kategori 1 sampai 10, yang power nombor 1. Maknanya dekat situ bila pesakit datang, saya akan tengok pesakit tu berdasarkan kekuatan perawat. Kalau saya bagi ayat amalan sebagai contoh, saya pernah bagi ayat amalan wahifzam min kulli syaitanin marid. Bila kita bagi satu-satu ayat amalan, maka ujian ataupun sudi lah kita panggil test. Maka jin akan datang tu pun adalah jin yang mana kekuatan tu sama dengan ayat tu. Jadi masa saya bagi ayat tu pada salah seorang perawat saya, iaitu wahifzam min kulli syaitanin marid, jadi saya minta dia jampi pesakit tadi. Jadi bila dia jampi tak load. Sebab saya bagi dia baca ayat itu 100,000. Baru dia boleh dapat taraf tu. Tapi dia baru baca 10,000. Tak load. Jadi dia kena buat bagi sampai 100,000. Selepas 100,000 saja, genap hari yang kebacaan ke 100,000, dia terus pegang kepala orang tadi, terus orang tadi, orang kata boleh sedap. Itu adalah proses praktikal yang akan kita buat kepada perawat-perawat kita. Itu yang saya kata pentingnya Cik Amirul untuk kita tahu balance. Jadi bila kita tak tahu balance, maknanya kita tak tahu tahap rohani kita. Satu. Yang kedua, kita tak tahu tahap rohani pesakit. Dua. Bahaya tak agak-agak bila kita buat proses pembedahan, proses jampi? Mestilah bahaya. Jadi sebab tu kadang-kadang saya tengok bila kita pergi pada pengamal-pengamal yang bukan ahli kan, kadang-kadang kita punya kerja ni banyak Cik Amirul. Sebab kita kena proses membatalkan balik amalan-amalan yang diorang dah buat. Lagi banyak. Lepas tu kita pula yang jenis pesakit-pesakit ambil amalan tidak bersanad. Nak batal dia pula satu kerja. Itu yang kadang-kadang dia jadi lambat. Sebab itu saya suka cut. Saya kata amalan-amalan apa berhenti start kalau nak rawatkan saya. Kalau tidak dia bercampur Cik Amirul, jadi payah kita. Kerja jadi panjang sebab kita nak cari punca. Wallahualam. Okey, terima kasih. Tadi untuk makluman pesakit, tadi ayat yang Ustaz baca tu dia daripada surah As-Saffat.
ayat ke-7 surah As-Saffat ayat ke-7 jadi wahifzam min kulli syaitonil marid. Yang ini tak boleh baca suka-suka je lah, kena ada ambil dia punya kaedah, dia punya sanad dia bacaan 1 hingga 10 surah Saffat. Okey, baik Ustaz. Ada yang bertanya Ustaz saya nak pendapat Ustaz kan. Daripada pengalaman Ustaz buat rawatan ni, jin yang paling tua yang Ustaz pernah lalui, jin zaman dulu katalah zaman contoh Firaun ke zaman zaman Nabi Muhammad ke dan sebagainya, pernah tak Ustaz lalui pengalaman ni? Okey, terima kasih kepada Cik Amirul. Ini secara peribadi lah. Okey, untuk pengetahuan semua, dulu saya bersama dengan partner saya. Partner saya ni Datuk Ustaz Syarahan Syafi'i. Mungkin tuan-tuan semua kenal kan. Di antara pengamal perubatan yang sangat-sangat popular lah. Dulu kami dua ni daripada satu perguruan dan kami dua ini daripada pusat rawatan yang sama. Pusat rawatan kami nama Pusat Rawatan Darul Ilaj. Tapi kami terpaksa berpisah sebab Ustaz berada di Kedah masa tu, saya berada di Kuala Lumpur. Sebabkan kesuntukan masa dan sebagainya, kami jarang berjumpa dan kami bergerak sendiri. Jadi masa tu Ustaz Syarahan sangat popular di di Mesir kerana Ustaz Syarahan pernah merawat satu jin di zaman Firaun. Jin zaman Firaun yang kira power lah, sangat-sangat power. Jin zaman Firaun ni sebab jin zaman Firaun ni maknanya jin ahli sihir lah. Sebab zaman Firaun lah sihir yang paling kuat, yang paling dahsyat. Jadi semasa dekat sana tu saya tidak dikenali sangat di alam jin dan juga perubatan sebab saya tak terlibat direct. Tapi masa saya balik ke Malaysia tu, rupanya keluarga daripada yang Ustaz Syarahan rawat tu abang kepada jin tadilah. Jin yang di zaman Firaun itu, alhamdulillah saya dapat tewaskan. Jadi bila saya dapat tewaskan jin itu, cuma cabaran saya besar. Sebab itu bila saya selidik balik, kenapa taraf saya sekarang ni duduk sampai tahap macam ni? Sebab saya pernah menewaskan jin-jin yang power-power. Dan juga dengan izin daripada Allah, ada satu jin yang sangat Power Ranger dekat Malaysia ni yang diduduki oleh orang nombor 1 negara. Cuma saya tak mahu sebut nama dia aja. Okay. Orang nombor 1 negara. Jin itu di antara jin yang sangat dahsyat iaitu Qorin Sayyidatina Aisyah. Oh. Dia ni Qorin ni masih hidup sebab umur dia panjang. Jadi dia kesian dekat seorang hamba Allah ni perempuan. Sebab hamba Allah ni dia nak kepada Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam badan perempuan ni. Dia nak jaga, tapi disebabkan bila jin dia duduk dalam badan kita tak cantik, sistem peredaran kita dah lari. Dia mula tak boleh tidur sebab sistem dia tak elok. Jadi saya ditugaskan untuk merawat orang nombor 1 negara. Jadi dia menjadi penaung saya punya pusat rawatan. Cuma adalah masalah-masalah peribadi yang saya tak dapat cerita kat sini. Itu adalah kemuncak kepada bagaimana saya boleh naik dalam bidang perubatan. Dan macam mana dia bagi tahu satu hari dia kata kat saya, nama saya sudah dikenali di alam jin. Masa tu saya belum famous lagi. Jadi saya duk fikir macam mana saya boleh famous kan, sebab saya ni bukan belajar direct dengan Arif Sa'aruddin. Saya bukan belajar daripada Datuk Ismail Kamus yang praktikal direct daripada Darul Syifa dengan Darussalam. Tapi bila saya amati benda yang dia sebut itu, cuma saya ada sanad daripada Syekh Wahid. Tapi saya tak buat praktikal macam Ustaz Syarahan. Masa saya berganding dengan Ustaz Syarahan dia ditugaskan untuk merawat orang. Saya ditugaskan untuk maklumat, untuk cerita-cerita perubatan ni. Jadi bila kami bergabung dalam seminar, dalam program, memang meletuplah. Pasal saya akan menceritakan berkaitan dengan perubatan-perubatan yang merawat dia Ustaz Syarahan. Jadi bila kami bergabung, dia akan jadi meletup. Kemudian dia tak ada perempuan, bila orang minta saya rawat, bila saya masuk ke TV, saya mula mengambil tempat Ustaz Syarahan untuk merawat. Dan Ustaz Syarahan pula mula belajar untuk bercakap, ceramah dan sebagainya. Saya bagi ruang untuk dia masuk mengajak tempat-tempat yang saya mengajak. Jadi itu sedikit rentetan lah. Jadi kalau nak ikut pada jin yang pernah saya rawat, dua lah yang kuat. Satu iaitu jin di zaman Firaun. Yang kedua adalah jin sufi peringkat tinggi. Ini yang paling sukar untuk kita rawat sebab bacaan Quran kita tak lut. Sebab dia lebih lama daripada kita. Jadi macam mana cara kita nak rawat untuk jin Islam jenis sufi ni, tak ada cara lain. Melainkan macam Imam Ahmad bin Hanbal lah.
Betul-betul wali Allah yang dekat diri pada Allah baru jin takut, bukan dengan bacaan. Itu clue yang saya dapat. Sebab tu saya rajin menziarahi para wali. Macam baru ni saya pergi ziarah Pak Sumi. Saya ziarah para wali. Sebab saya tahu mereka tu ada karomah. Mereka ada kekuatan. Di situlah kekuatan saya menziarahi orang-orang soleh. Dengan kita ziarah, dengan kita peluk cium mereka, dia akan ada energi. Macam kita charge bateri. Itu kalau tuan-tuan perasan almarhum arwah Ustaz Arundin, kalau tuan-tuan nak salam, nak peluk dia, tak semua orang dia peluk. Kalau orang ada gangguan kuat, dia tak akan peluk. Sebab benda tu boleh vacuum masuk dalam badan dia. Sama lah juga saya, bukan semua orang boleh peluk. Kalau perempuan confirm saya tak peluk lah. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah Ustaz, kita cuma ada masa 2 minit. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan pada malam ini, konsultasi bagi pesakit Januari 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada pesakit-pesakit atau peserta-peserta pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit penerangan, pencerahan yang diberikan oleh Dato' Seri Ustaz akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi siapa yang nak tanya lagi, insya-Allah boleh tanya dalam grup WhatsApp. Ambil peluang dan kesempatan. Okey. Tanya dalam grup WhatsApp hanya berkaitan dengan rawatan diri saja. Jangan tanya benda yang luar daripada topik. Kita sedang buat rawatan diri, tanya khusus kepada rawatan diri. InsyaAllah Dato' Seri Ustaz akan memberi pencerahan dengan lebih dalam lagi. Sebab apa? Kita ada grup, kita ada laluan khas. Ustaz akan immediate terus jawab. Kalau seseorang tu dia WhatsApp aja kepada Ustaz, dia ambil masa 2-3 hari, mungkin seminggu baru Ustaz jawab. Tapi dalam grup WhatsApp pesakit, insya-Allah kita ada green lane, priority lane, Dato' Seri akan terus menjawab. Baik, setakat itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Okay, terima kasih kepada semua yang telah menjayakan pertemuan konsultasi pesakit 2022 Januari pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.